Tiba-tiba Quran ada dalam dada kita, mempertahankan kita sebagai peguam, sebagai juru bicara kepada malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba kita tak ada hafal Quran. Tiba-tiba kita tak ada amalan. Apa yang nak jawab? Kita tak ada sedekah. Apa yang kita nak jawab? Kita tak ada anak yang soleh boleh kirimkan doa-doa daripada dunia. Apa kita nak tolong? Minta tolong dengan siapa? La ilaha illallah. Maka ketika itu kita dalam keadaan tak boleh mengucap. Anak pula dia keliling tak boleh mengajar mengucap, tak membaca surah-surah, tidak membaca ayat-ayat, tidak mengajar kita, tidak menolong kita. Kita dalam keadaan yang berat, nyawa di hujung tanduk, tenaga semakin sedikit, tekanan semakin kuat, syaitan semakin pulun. Itu kehebatan syaitan, dia teamwork dia kuat. Syaitan bila bekerja berjemaah. Sebab syaitan ini dia tak ada hasad dengki tau. Tak ada. Yang banyak hasad dengki orang-orang manusia. Orang-orang yang pergi masjid, hasad dengki kuat. Tetapi syaitan tak ada hasad dengki. Sebab itu bila bekerja teamwork dia kuat. Sebab syaitan dia yakin al-jama'atu barakah. Berjemaah itu ialah satu keberkatan bila kita bersama, kuat teamwork dia. Kemudian ketika ia telah dewasa, ia akan berkata hingga ia menjadi tua. Ketika ia sudah tua, ia akan berkata hingga selesai membangunkan rumah ini dan memenuhi pekarangan ini, atau sepulangnya dari perjalanan ini ia masih terus menunda-nunda. Ia tidak masuk dalam satu kesibukan kecuali ada 10 kesibukan lain yang masih ada ia diselesaikan. Jadi daripada muda daripada kanak-kanak kepada remaja, remaja dewasa, dewasa kepada tua, sentiasa menangguh-nangguh. Sentiasa menangguh-nangguh. Orang ni 60 tahun mati, B 60 tahun mati. Dalam keadaan A meninggal, dia boleh hafal Quran banyak. Ibadahnya banyak. Yang B meninggal 60 tahun juga, solat tak ada. Quran tak ada. Sedekah tak ada, zikir tak ada, semua tak ada. Apa beza dia? Sama, Allah bagi 60 tahun. Cuma 60 tahun A ada keberkatan, 60 tahun B tak ada keberkatan. Sebab itu bila ditanya oleh malaikat, Quran boleh baca? Tak boleh malaikat, tak boleh baca. Tak boleh baca. Facebook ada, Facebook ada. Facebook ada, WhatsApp ada. Tangan pegang handphone tu berakar tangan sampai tak boleh nak buka tangan. Tengok handphone lebih banyak daripada tengok Quran. Bila mati kembali kepada Allah, Quran tak boleh baca. Apa yang kita nak bawa pada Allah Subhanahu Wa Taala? Kita ni sahabat-sahabat, kalau kita rasa Al-Quran ni saat-saat lagi Allah nak ambil 5 minit lagi Quran nak ambil, Allah nak angkat ke langit, Allah nak ambil lagi 5 minit lagi, agak-agak ayat mana yang kita nak hafal dulu? Nanti dia akan bagi macam ni, putih, macam ni putih, dia akan jadi lembaran putih, huruf Allah ambil balik, semua dah balik semula, Allah dah ambil. Sebab itu kelebihan orang yang hafal Quran, Quran diangkat, Quran dalam dada je lagi. Sampai satu masa kita tak ada Quran untuk kita pegang. Kita hanya bergantung pada hafalan kita. Ketika itu kita akan menghargai Al-Quran. Kita nak masuk kubur dalam keadaan dengan ilmu, dengan amal-amal kita, amal yang soleh. Tiba-tiba Quran ada dalam dada kita, mempertahankan kita sebagai peguam, sebagai juru bicara kepada malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba kita tak ada hafal Quran. Tiba-tiba kita tak ada amalan. Apa yang nak jawab? Kita tak ada sedekah. Apa yang kita nak jawab? Kita tak ada anak yang soleh boleh kirimkan doa-doa daripada dunia. Apa kita nak tolong? Minta tolong dengan siapa? Sebab itu perkara ini kita perlu perbetulkan sekarang, bukan besok, bukan lusa, sekarang. Sebab itu perkara ini sangat penting. Begitulah beransur-ansur, apa dia? Waktu terus berlalu, kita ditipu. Hingga kematian menjemputnya pada waktu yang tidak ia sangka-sangka. Saat itulah sangat panjang penyesalannya. Mayoritas ataupun majoriti penduduk neraka ialah orang yang suka menunda-nunda dan dengung-dengungkan kata nanti. Mendengung-dengungkan ini maksudnya mengulang-ulang, mengulang-ulang, selalu mengulang-ulang perkataan nantilah. Orang yang suka menunda-nunda tidak tahu bahawa yang mendorongnya berbuat taswif
Taswif ni bahasa Arab menunda-nunda. Kan? Kalau bahasa Arab dipanggil menunda-nunda, taswif. Sebab itu dia ada satu perkataan, ada sin, huruf sin. Sin, waw, fa. Ataupun sin saja. Kalau saya kata af'alu, af'alu, aku sedang buat. Kalau saya kata sa'af'alu, ada saya tambah sin, aku akan buat. Ataupun saya tambah saufa af'alu, insya-Allah kemudian aku akan buat. Yang sin dengan saufa ini kita panggil taswif. Menanti-nanti, menunda-nunda, nantilah, dalam keadaan ini merupakan gangguan yang masuk dalam pemikiran kita. Juga yang juga akan ada padanya besok hari. Seiring berjalannya waktu, penundaannya akan semakin kuat dan kukuh. Semakin kuat kita tunda, semakin kuat kita tunda, semakin kuat dia mendasar dalam hati kita bahawa kita menjadi orang yang suka menunda kebaikan dan kita mengakhiri atau melewat-lewatkan kebaikan, dan kita mempercepatkan namanya dunia. Sebab tu dunia sifat dia cepat, tahu tak? Allah sebut apa dalam suratul Insan? Inna haula'i yuhibbunal ajilan. Dunia disebut dalam bahasa Arab dengan ain. Ain, alif, jim, lam, ta marbutah. Ta ha yang ada dua titik itu dipanggil ta marbutah. Ajilatun dengan ain. Akhirat dipanggil dengan alif, ajilatun. Dunia ajilatun. Maksud ajilatun, dia mari segera. Lepas tu orang yang gelojoh dipanggil golongan musta'jilun, golongan gelojoh, dia nak segera. Sebab tu dunia sifat dia segera. Sebab tu perkataan dunia, dana yadnu, dunuan, membawa maksud dekat. Dunia dekat. Akhirat yaumul akhir, kemudian. Sebab tu yang namanya akhirat dia mari kemudian. Syurga, pahala semua mari kemudian. Sebab sifat dia kemudian and akhir. Siapa nampak syurga angkat tangan? Kat mana? Bukit Bintang? Tak ada. Pahala, siapa dapat pahala? Kalau pahala ni Allah jelmakan dalam bentuk emas, 5 jongkong, 10 jongkong. Masjid ni tak cukup tempat orang datang pagi ni. Tapi Allah gaibkan, Allah tidak zahirkan. Yang datang itu dengan keikhlasan, tanpa melihat dengan mata, dia yakin akan pahala, dia yakin akan janji Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dunia ni dia mari segera, isti'jal. Sebab tu benda yang cepat ini sifat dia al-ajalatu minasyaitan. Sifat tergesa-gesa datang dari syaitan. Sebab tu dunia segera. Sebab tu orang nak, walaupun terpaksa mengorbankan dengan duit yang besar. Dulu ingat tak? Tahu kumpulan Exist, tuan-tuan? Exist, kumpulan penyanyi. Tahu Alhamdulillah. Ingat baca Quran je. Alhamdulillah. Kumpulan Exist, lagu terkenal dia Jesnita. Ketika laungan asar di Johor Bahru, di Plaza Angsana. Jadi orang ramai kata Jesnita. Waktu tu azan asar. Eskalator tingkat 2 tu jatuh, tuan-tuan. Cedera. Itu kalau mati macam mana tu? Mati syahid. Syahid Jesnita nama dia dah. Nak sebutnya apa? Nak sebutnya dalam keadaan yang namanya dunia orang pulun walaupun mahal. Arak nama dia Remy Martin. Saya tengok arak dekat apa? Dekat nama lama dia Carrefour dekat Wangsa Maju tu. Nama sekarang ni Aeon Big. Bahagian arak belakang ada section arak, ada arak besar macam ni. Harga dia RM800. Nama dia Remy Martin. Sedap pula namanya. Kenny Remy Martin. Nak sebutnya nak minum arak, kos dia besar. Kos dia besar. Nak sebutnya manusia ini dengan kos yang besar dia sanggup. Konsert Anita Sarawak kat Bukit Jalil kan, saya tengok tiket sampai RM600. Bukan sedap pun lagu. Lodeh Aimat Lodeh anak Pak Saleh. Muntah aku dengar lagu tu. Tapi orang pergi juga sebab itu namanya dunia. Dia rasa kepuasan dia segera. Sebab itu dia lupa wal akhiratu khairum wa abqa. Akhirat lebih baik dan lebih kekal sifat dia. Lalu tang-tang dunia dia cepat, tang-tang akhirat dia lambat. Kerana sifat manusia, inna haula'i yuhibbunal ajilah.
Sesungguhnya sifat manusia dia suka kepada benda yang bersifat cepat, iaitu dunia. Lalu seseorang tidak memenuhi keperluannya, kebutuhannya, dan kebutuhan tidak akan selesai kecuali setelah terpenuhi. Manusia selagi mana tidak terpenuh keperluan dia akan pulun, dia akan terus. Dan sifat dunia, sifat nafsu, dia tidak akan pernah puas. Sebab tu doa Nabi ajar, antara Nabi ajar apa? Allahumma inni a'udzubika min nafsin la tashba. Wahai Allah, aku minta jauh daripada nafsu yang tidak pernah merasa puas. Kenapa manusia menderita? Sebab nafsu tak pernah puas. Contoh dia doa pagi ni, ya Allah, aku nak 1 juta ringgit. Dia minta. Petang dia dapat 1 juta ringgit. Petang dia kecewa balik. Kenapa? Ketika petang nafsu nak 2 juta. Ketika dia dapat 2 juta, dia kecewa balik sebab ketika itu nafsu nak 5 juta. Sebab tu nafsu ini sifat dia tidak pernah kenyang. Sebab tu nafsu itu sifat dia tak pernah kenyang. Cuma kita kena tundukkan dia agar dia dapat tenang dengan hukum Allah. Bukan ambil buang dia. Dia takkan pernah kenyang. Cuma kita ambil dia, kita nak tundukkan dia sampai dia boleh terima syariat. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Tak sempurna iman kamu sehingga nafsu dia mengikut apa yang aku bawa. Dan termasuk kebodohan jika maksudnya tadi disebut tentang hubbud dunia. Hubbud dunia. Cinta pada dunia. Ini satu masalah besar yang Nabi sebut. Ada sepotong hadis daripada Thauban radhiyallahu anhu tentang hubbud dunia. Hubbud dunia. Nabi kata yushikul umamu an tada'a akalatu ila qas'atiha. Faqala qail hal min qillatin nahnu yawma idzin. Qal bal antum yawma idzin kathir. Walakinnakum musa'un ka ghusa'i sail. Nabi kata akan sampai satu masa umat Islam dikeromun, dikeroyok, diratah, dimamah oleh musuh-musuh Islam, seperti mereka meratah makanan dalam talam ketika mereka lapar, sedang kelaparan, sedang sangat-sangat kelaparan. Ratah. Kita tengah lapar macam mana? Kita tengah lapar macam mana perasaan kita? Tengah lapar sekarang ni macam mana? Tengok muka ustaz macam mana? Macam nasi lemak. Tengok muka ustaz macam roti john. Tengah lapar, pemikiran kita tu macam-macam kita boleh fikir. Kita tengah lapar, jumpa ikan masin. Sedapnya ikan masin. Kenapa sedap? Tak jumpa ayam, tak jumpa daging, tak jumpa kambing. Kerana ketika itu bila lapar, manusia dia tidak boleh memikir dengan stabil. Sebab tu secara psikologinya, ini dia ilmu psikologi dia. Sebab tu kalau kita letak psikologinya manusia, bila dia tak terisi apa yang diperlukan, dia jadi tak seimbang. Orang isap rokok, dia tak dapat rokok, dia tak seimbang. Orang isap dadah, dia tak dapat dadah, dia tak seimbang. Tu yang merompak, mencuri. Sebab dia tak seimbang. Dia perlu stabilkan diri dia dengan apa yang diperlukan, baru dia seimbang balik. Sebab tu kadang-kadang dia jadi berani. Dia tak kuat berani bunuh orang kerana nakkan sesuatu. Bukan dia berani pun isap dadah, dia tak kuat. Tapi sebabkan tak ada dadah, mak dikapak, ayah dibunuh, atuk dipenggal. Kerana apa? Dadah. Dia sudah dikuasai oleh satu benda yang dia perlu penuhkan tuntutan itu agar dia stabil balik. Orang hisap rokok kan, duduk dekat Felda jauh, nak pergi keluar berjam-rejam perjalanan, tengah malam, gelap gelita, hujan lebat, dia kehabisan rokok. Dia sanggup berjalan naik motor, tiba-tiba motor habis minyak, berjalan kaki 7-10 km kerana sebatang gudang garam. Kenapa dia tak stabil? Sebab itu manusia begitu. Dalam keadaan itu digambarkan oleh Rasulullah. Sahabat bertanya, hal min qillatin nahnu yawma idzin. Adakah ketika itu kami tak ramai? Musuh boleh buat macam tu? Nabi kata, bal antum yawma idzin kathir. Kamu paling ramai, kata Nabi. Walakinnakum ghusaun ka ghusa'is sail. Kamu itu seperti buih yang terapung di atas air ketika waktu banjir. Kamu banyak sangat tetapi tidak ada kekuatan. Kenapa? Ada dua sebab, kata Rasulullah. Wal yanzi'annallahu min suduri aduwikumul mahabbata minkum. Yang pertama, kata Rasulullah,
Allah cabutkan dari diri musuh kamu, dia tengok kamu, dia tak rasa hebat. Hilang kita punya kemuliaan, izzah. Sayyidina Umar ketika nak ambil kunci Baitul Maqdis, dia pergi dengan khadam dia berdua, bergilir-gilir naik unta. Umar atas, dia bawah, khadam atas, Umar bawah, sampai ke Baitul Maqdis. Giliran khadam dia dekat atas. Ketika nak serahkan kunci itu, orang Kristian dia ingat yang ke atas tu Umar, rupanya Umar yang kat bawah. Walaupun berdua mereka serahkan dengan kemuliaan, tetapi bila orang-orang mereka masuk ke dalam Palestin, Baitul Maqdis, dipimpin oleh tentera yang dipimpin oleh Baldwin and Godfrey dan Bohemond, mereka membunuh umat Islam. Mereka sembelih dalam tempoh 4 hari, lebih kurang 40,000 umat Islam disembelih. Seorang sejarawan yang bernama Gustav Le Bon daripada barat Eropah, dia kata pada waktu malam tentera Kristian, tentera Salibia menangis terisak-isak, kegembiraan, bukan sedih, kegembiraan sebab dapat bunuh umat Islam. Dan mereka, Gustav Le Bon menggambarkan bahawa darah-darah yang mengalir di kota Baitul Maqdis, Palestin, seperti anggur-anggur yang diperah untuk dibuat wine, minum arak. Dia rasa gembira. Begitu juga di Baghdad, bila Khulagu Khan masuk Baghdad, tata Mongol ataupun Mongol membunuh hampir 2 juta umat Islam, dia sembelih dalam tempoh seminggu. Tuan-tuan, disembelih begitu keadaan umat Islam di kota Baghdad. 2 juta tentera Islam, orang Islam dibunuh begitu saja dalam keadaan. Kenapa begitu teruk? Mereka melihat orang Islam tak ada kehebatan. Minta maaf dengan izin tengok orang Islam, tengok orang Islam kan, isap dadah orang Islam, buang anak orang Islam, tak solat orang Islam, merempit orang Islam, kapak kepala mak orang Islam, kapak kepala ayah, bunuh atuk, penggal kepala orang Islam, keluar surat khabar nama Muhammad, nama Aisyah, nama Khadijah, orang Islam. Apa yang terjadi? Orang bukan Islam, dia tengok Islam tak ada kualiti, tak ada kualiti, tak ada kehebatan, dan tak ada kehebatan. Masjid orang Islam kotor bilik air dia, bilik air kotor. Nak tengok tempat, sebuah tempat, tengok toilet dia. Kalau toilet bersih, insya-Allah luar semua bersih. Sahabat-sahabat dah pergi sekolah saya kan, macam mana toilet dia? Toilet bersih. Kita didik menjadi orang yang bersih, sebab an-nazafatu minal iman, kebersihan sebahagian dari iman. Sebab tu kita kena bentuk, kena didik, kena didik. Sebab tu orang Islam ni dia terbaik dalam dan luar kan. Kita ni kalau bagi Islam yang kita tak suka, jatuh kita bagi Islam. Ustaz, saya ada almari Ustaz, kebetulan dekat rumah saya beli almari baru, saya nak wakaf kat masjid boleh? Yang diwakafnya almari 4 kaki tinggal 3 kaki kan. Lalah almari tu 4 orang baca Quran kat masjid. Pergi surau, itulah surau umat Islam. Dan bila air tak ada pintu, pintu ada tetapi sengit ada, tak ada lock. Kencing, berak, satu tangan tahan pintu, perut sakit, orang tolak 4 pintu, 2 kali sakit. Allahu Akbar. Tapi itulah hakikatnya. Tak ada rasa gah dan tak rasa gah dengan Islam. Yang keduanya Nabi kata, masalahnya apa dia? Wal yaghzifannallahu fi qulubikumul wahn. Faqala qail wa mal wahnu ya Rasulullah. Dan Allah mencampakkan dalam hati kamu satu penyakit yang namanya penyakit wahan. Berkata sahabat, apakah itu wahan ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kasih pada dunia dan takut mati. Kasih dunia dan takut mati. Dan bila terlalu kasih pada dunia, dia benci dengan mati. Sebab tu dia tak akan jadi umat yang hebat. Bila umat Islam sahabat-sahabat, dalam peperangan umat Islam tak pernah jumlah lebih ramai daripada musuh. Bila tentera Islam masuk ke Parsi, tentera Parsi tanya, tentera Islam 40,000, tentera Parsi 300,000. Ditanya kepada Khalid Al-Walid macam mana boleh menang. Apa jawab Khalid Al-Walid? Tengok, meremang bulu tengkuk kita dengar. Jitukum biqaumin
yuhibbunal maut kama tuhibbunal haya. Aku membawa satu tentera yang cinta pada mati sebagaimana kamu cinta pada hidup. Faham dah? Tentera yang datang ni cari mati, kamu yang datang perang cari hidup. Tu yang kami nak cari mati tak mati, kamu ni yang nak hidup mati. Sebab itu dia boleh kalah kerana di sini. Jangan sampai umat Islam di sininya itu dikuasai oleh nafsunya dan juga syaitan. Okey, dan masuk dalam bab bodoh termasuk kebodohan jika manusia berbuat aniaya